Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillah. Wa afdhalus salati wa atammut taslim ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdi qalbi wa saddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, kami redha Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin rasula, dan kami redha bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Amma ba'd. Kita nak ulang hadis malam sebab malam tadi ramai yang tak jelas, tak dengar, iaitu hadis yang sangat hebat. Sebab tu saya rasa rugi juga kalau tak ulang, kesian yang tak dengar. Hadis yang ke-16, kita menggunakan kitab hadis 40 tentang amalan yang mudah namun pahalanya melimpah ruah. Itu tajuk kitab. Karangan Al-Syeikh Dr. Iyadah Ibn Ayyub Al-Kubaisi dan diterjemahkan oleh Al-Syeikh Hairun Nizam bin Mat Husain hafizahumallah. نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدارين آمين. عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب. Tuan-tuan boleh dengar tak? Ada masalah tak? Okey lah. Terjemahan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Sayyidina Anas. Beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang sembahyang subuh secara berjemaah kemudian dia duduk menyebut nama Allah sehinggalah matahari terbit, kemudian dia sembahyang sunat duha 2 rakaat, nescaya pahala ibadat tersebut telah menjadinya seperti pahala haji dan umrah. Nabi tambah lagi, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, seperti pahala haji dan umrah yang sempurna. 3 kali Nabi ulang. Benda ni tuan-tuan senang kepada orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mohonlah kepada Allah. Mohonlah kepada Allah. Siapa yang tak pernah buat benda ni, iaitu sembahyang subuh berjemaah. Ini susah dah. Satu, sembahyang subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir, baca Quran, wirid, munajat, berdoa sampailah terbit matahari.
dan dia solat sunat 2 rakaat duha, Nabi sebut, dan dia semayang 2 rakaat, kata para ulama, duha, kemudian dia balik. Dia balik. Jadi tuan-tuan, bila terbit matahari tak boleh semayang lagi. Dia panggil syuruk. Sekarang ni syuruk 7.18. Syuruk 7.18. 30 minit selepas syuruk, lebih kurang 7.40. Lebih kurang 7.40. 7.50. Lebih kurang 7.45 macam itulah. 25 minit, ada ulama sebut 20 minit. Paling sikit 20 lah yang saya dengar. 20, ada sebut 25, ada sebut 30. Baru masuk waktu yang diharuskan untuk solat. Jadi dia mai solat pukul 6, mayang subuh. Dia duduk dalam masjid ataupun duduk dalam surau lepas mayang subuh, wirid dan berdoa, berzikir, baca Quran sampai pukul 7.40. Dia semayang duha 2 rakaat dan dia pun balik. Tuan-tuan tahu apa pahala dia pada hari itu? Seolah-olah dia siap beg. Dia bayar sejumlah duit, 5,000 kalau umrah, 13,000, 12,000 kalau haji. Dia pergi duduk di sana 2 minggu atau 3 minggu. Kemudian dia selesai buat haji, dia selesai buat umrah, dan umrah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Umrah itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah pahala bagi orang yang mampu dan sanggup untuk berwirid duduk lepas semayang selama 2 jam subuh. Habis 2 jam dia semayang sunat 2 rakaat, dapat pahala seolah-olah buat haji dan umrah yang sempurna. Semalam sebut, buka kipas. Semalam saya sebut, kalau kita pergi buat haji, kan susah nak buat haji. Ambil yang lama, perbelanjaan yang kita lah dapat pahala di situ. Kalau haji mabrur, haji yang Allah terima, contohnya dapat pahala RM1,000,000, maka orang lepas subuh sampai pukul 8, akhir dengan semayang duha, syarat dia solat 2 rakaat, itulah duha, maka dia mendapat pahala RM1,000,000 tadi ni. Dan semalam sebut, dulu waktu saya belajar hadis ni, saya tertanya-tanya, takkan sama banyak dari segi pahala, takkan sama banyak. Okey, satu cukup. Maka benda tu dijawab oleh Rasulullah SAW, tamatin. Sempurna. Apa maksud sempurna? Dapat pahala yang sama, yang banyak, seolah-olah mengerjakan haji dan Syekh Nizam Hussein dalam buku ni dia diterangkan betul, itu syarat dia solat subuh mesti berjamaah. Yang kedua, duduk zikir, baca Quran, mengingati Allah sampai matahari terbit. Hari ni matahari terbit 7.18. Lepas matahari terbit tak boleh solat lagi, kena tunggu lebih kurang 28 minit sampai 7.45. Tuan-tuan tambah sendirilah, ubah-ubah benda tu. Kemudian dia solat 2 rakaat, maka waktu tu baru boleh dapat. Dan paling penting yang terakhir untuk hadis ni, sebelum kita masuk hadis kedua, saya nak baca 2 hadis hari ni. Poin yang paling penting ialah siapa-siapa yang tak mengerjakan haji dan umrah lagi, maka kewajipan haji dia tidak tergugur walaupun dia melakukan ibadah ini. Mendapat pahala sesempurna seakan-akan dia mengerjakan haji, sempurna seakan-akan dia mengerjakan umrah. Kalau dia buat ibadat ni, dia duduk wirid lepas semayang subuh sampai terbit matahari, tunggu setengah jam, mayang 2 rakaat, sama pahala penuh macam haji dan umrah. Dua-dua ni macam pahala penuh, 2 ibadat ni yang besar ni. Tapi kalau dia di kalangan yang tak buat haji lagi dan umrah, maka tidak gugur. Ingat yang ni dari segi pahala saja, bukan dari sudut gugur dan kefarduan. Habis yang tu saja hadis malam.
Okey. Kita nak tengok hadis ke-17 hari ni. Hadis ke-17 ni dia berkait dengan hadis ke-16, iaitu tentang semayang duha. Tentang semayang duha. Siapa yang tak boleh nak duduk lepas subuh disebabkan tuntutan kerja dan kehidupan dia, maka tak apa, semayanglah subuh secara berjemaah. Sebab Nabi sebut siapa yang solat subuh berjemaah seolah-olah dia mendirikan sepanjang malam qiyamul lail. Seolah-olah qamal laila kullahu, seolah-olah dia bangun dan mendirikan malam sepenuhnya. Tuan-tuan, ini kelebihan. Saya rasa ada kot dalam buku ni, wallahu a'lam. Saya tak tahu dalam buku ni ada ke tidak tentang kelebihan tersebut. Jadi tuan-tuan tak boleh buat tu dan solatlah subuh. Tuan-tuan, contohnya tuan-tuan keluar kerja pukul 7 kan. Nak siap anak apa semua lagi, contoh maka tuan-tuan sempat berazamlah dengan Allah, kalau Allah beri masa nanti bila-bila nak buat sunnah ni. Dan siapa yang memang kerja sendiri kan, bekerja sendiri dia boleh buat, alhamdulillah, maka dia buatlah ibadah ni. Hadis ke-17 tentang Allah Ta'ala menyebut, Nabi SAW menyebutkan bahawa bismillahirrahmanirrahim, solat duha penyata kesyukuran. An Abi Dzar radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yusbihu ala kulli sulam min ahadikum sadaqah fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'rufi sadaqah nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dhalika rak'atan yarka'uhuma min ad-duha. Rawahu Muslim. Daripada Abu Dzar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya Nabi bersabda, sedekah pada setiap pagi telah menjadi satu tuntutan atas sebab nikmat setiap sendi daripada setiap orang daripada kamu semua. Tuan-tuan, Allah bagi tubuh badan kita ni dia ada sendi-sendi la ilaha illallah. Semua nikmat-nikmat ni tuan-tuan, ketika Allah tarik baru kita tahu betapa besar nikmat ini. Hari ini orang ramai orang merasakan salah satu nikmat Allah, iaitu bernafas. Apabila sebahagian daripada kita kena COVID-19, dia tak boleh bernafas, dia sakit dada. Semalam pun masih ada lagi orang mengadu kat saya, mengadu, tolonglah ustaz, berdoalah ustaz kepada Allah, tolonglah ustaz, saya masih sakit lagi kan. Banyak kali dia bagi tahu kat saya kata saya bukan Tuhan untuk doa terus naik angkat, terus angkat ya. Jadi kita hanya boleh cuba. Jadi ramai orang sangat menghargai Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Allah Taala uji kita ni, kita semua ni lah, saya termasuk saya, baru berasa besarnya nikmat bernafas ni setiap saat ni. Besar, senang je kita bernafas. Okey. Jadi anggota badan kita ni ada 360 sendi, kesemuanya ada cukai. Dia sebenarnya ada cukai harian. Dan nak bayang kesemua nikmat 360 sendi di badan kita ni, Nabi kata 2 rakaat duha. Itulah bayaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bayaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buatlah tiap-tiap pagi, Kita semayang yang paling utama sekali, semayang 5 waktu cara berjemaah lah. Itu yang paling utama. Jatuh pada tangga yang kedua, solat sunat witir. Solat witir lebih utama daripada tarawih. Solat witir lagi utama daripada semayang-semayang rawatib, ba'diyah, qabliyah solat. Dia duduk di tangga kedua selepas solat fardu. Selepas solat fardu, sangat besar. Sangat besar. Jangan tinggal witir. Nabi pernah bercakap kepada Abu Hurairah secara orang kata apa, secara sangat rapat. Nabi kata, wahai Abu Hurairah, ini pesanan seorang kekasih, janganlah tinggal puasa 3 hari setiap bulan, dan janganlah tinggal setiap hari solat witir 3 rakaat. Dan apa satu lagi saya tak ingat. Puasa 3 hari setiap bulan, witir dan duha.
Jadi tuan-tuan sekalian, tubuh dan kita nikmat yang Allah bagi tak terbayar, no? Nikmat sebatang gigi dah. Kalau orang nak buat implan RM5,000. Waktu tu baru dia termenung, waktu dia rosak besarnya nikmat Allah. Satu jari berapa, sekali bernafas berapa, ada ribuan proses dalam tubuh badan kita. Selalulah sebut dengan Allah, terima kasih wahai Allah. Nabi sebut, Nabi kata anggota-anggota tubuh badan ni 360 sendi ni mesti dibayar setiap hari kepada Allah. Macam mana nak bayar semua ni? Duha 2 rakaat. Ada tak cara lain? Setiap tasbih adalah sedekah. Setiap tahmid adalah sedekah. Apa maksud tasbih? Kita sebut subhanallah. Setiap tahmid adalah sedekah. Kata apa maksud tahmid? Kita sebut alhamdulillah. Setiap tahlil adalah sedekah. Apa maksud tahlil? La ilaha illallah. Setiap takbir adalah sedekah, iaitulah kita sebut Allahu akbar. Surungan terhadap kebaikan adalah sedekah. Kita kata anak kita pergi semayang, sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kesemuanya sedang membayar nikmat yang Allah bagi kita. Maka perbanyakkanlah amar ma'ruf dan nahi mungkar dalam hidup kita. Niat kerana Allah, niat nak dapat redha Allah, bukan tunjuk ke orang, bukan nak tayang ke orang. Dan niat nak ajak orang lain masuk syurga, niat macam tu. Setiap larangan daripada kemungkaran adalah sedekah. Namun perbuatan yang mencukupkan semua itu adalah hanya 2 rakaat yang dilakukan oleh seseorang daripada solat sunat duha. Maka buatlah solat sunat duha untuk menyelesaikan semua tuntutan yang Allah SWT yang Allah kita beri kat saya dan kita. Jadi sekadar tu dulu, insya-Allah. Hadis kita habis pagi ni, alhamdulillah. Hadis 16, 17, hadis 18 kita dah baca 2 hari lepas. Bila? Malam kot kita dah baca hadis ke-18 berkenaan istikharah. Dan insya-Allah esok, malam ni tiada kuliah live. Malam ni tak ada. Esok insya-Allah subuh. Subuh esok. Esok raya. Esok hari raya, Esok hari raya. Hari raya tak apa, tak ada masalah. InsyaAllah kita ada live esok, insyaAllah. InsyaAllah tuan-tuan. Dan insyaAllah pada petang ini, malam ini, saya ada rakaman di TV1 Salam Baitullah, khas sempena wukuf di Arafah, jam 6 hingga jam 7 petang. Dia rakaman tayangan saya tak tahu bila, malam ni ke esok, Allahu alam. Wassallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walaupun tak ada di masjid dan di surau, pakat-pakat semayang sunat hari raya Aidil Adha. 8 dah boleh semayang lah, pukul 8. Nak semayang 8 suku ke, nak semayang 8.30 ke, semayang di rumah masing-masing, tak susah pun. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.